Hari ini ada berita panas yang kita dapat khusus daripada Surabaya, Indonesia. Hari ini saudara, bahang pemilihan UMNO sudah mula semakin panas, tuan-tuan. Semakin panas. Hari ini sudah ada ketua-ketua UMNO bahagian membawa ketua-ketua UMNO cawangan pergi ke luar negara dalam proses untuk meraih ataupun memenangi jiwa. Dalam arti kata lain, dalam bahasa yang mudahnya tuan-tuan, proses merasuah perwakilan-perwakilan ataupun ketua-ketua cawangan sudah pun bermula, tuan-tuan. Ini bermula di UMNO bahagian Tenggara. Bila mana ketua UMNO bahagian Tenggara, Datuk Dr. Adham Baba, bekas Menteri Kesihatan yang kemudian menjadi Menteri MOSTI. Itu ya, MOSTI ya? Sains dan Teknologi. Daripada 54 orang ketua UMNO cawangan, lebih kurang 46 orang ketua UMNO cawangan yang telah menyertai beliau ke Surabaya, Indonesia. Daripada 26 hingga ke 29 hari bulan Disember yang lalu. Alhamdulillah lah, dia bawa kawan-kawan kita yang dah lama tak berjalan ni dapat juga berjalan. Itu kita ucap terima kasih. Kita ucap terima kasih. Tetapi kalau ada laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin UMNO, hadaplah. Sebab ketika dalam perjumpaan tu sebelum balik, beliau secara terang-terangan telah mengumumkan bahawa beliau akan mempertahankan jawatan ketua UMNO bahagian. Tuan-tuan, ni baru seorang ketua UMNO bahagian buat kerja ni, merasuah kita punya ketua-ketua UMNO cawangan. Tetapi yang seronoknya, yang saya bukan nak cerita yang itulah, tuan-tuan. Ini rezeki lah ketua-ketua cawangan. Cuma untuk orang yang berbelanja untuk mengekalkan jawatan sebagai ketua bahagian ni, kena beringat lah, kena beringat apa yang beliau lakukan ini melanggar disiplin parti. Jadi kena bersiap sedialah sekiranya ada tindakan disiplin diambil ke atas mereka. Kerana kita nak berhentikan budaya rasuah seperti mana yang diamalkan oleh Perikatan Nasional dan PAS. Cukuplah tuan-tuan, anak-anak Melayu, anak-anak muda kita, pengundi-pengundi luar kita disogok oleh Perikatan Nasional, disogok oleh PAS bersatu, dan anak-anak muda yang first time voters ini disogok oleh mereka ni. Mereka gelap mata. Kita tengok dia orang gelap mata. Walaupun mereka ni masih bersih, belum dirosakkan, tetapi Perikatan Nasional telah merosakkan anak-anak muda kita. Kita ingat, geng-geng UMNO ni banyak dah taubat, dah pernah kalah sekali. Rupanya ada yang belum taubat, tuan-tuan. Cuma dah tahu buat. Sekarang ni masih nak buat perangai lama. Tak sedar kita sudah pun ditegur oleh rakyat. Masih nak buat perangai lama. Cuma dalam ucapan Dr. Adham Baba, beliau meminta ketua-ketua UMNO cawangan untuk mengundi Hishamuddin Tun Hussein sebagai Presiden UMNO. Jadi saudara, bila kita buat laporan disiplin, kita bukan hanya akan buat laporan disiplin ke atas Dr. Adham Baba, kita juga akan buat laporan disiplin ke atas Hishamuddin Tun Hussein yang dipercayai. Dipercayai kan, sebab kita belum ada bukti yang lengkap. Walaupun kita ada kawan-kawan kita yang hadir sama, walaupun termasuklah orang-orang yang tidak bersama dengan Dr. Adham Baba pun hadir sama. Mereka ni sudah bersiap sedia untuk menjadi saksi kita bila dipanggil oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Maknanya hari ini tuan-tuan sudah ada
pengakuan daripada general ataupun apa dipanggil campaign manager Hishamuddin Tun Hussein yang telah pun mengisytiharkan akan bertanding jawatan presiden. Persoalan dia, siapakah timbalan presiden yang berganding dengan pengkhianat bangsa ni? Tuan-tuan, saya nak ingatkan berulang kali bahawa ahli UMNO bukan bodoh. Ahli UMNO kenal siapa Hishamuddin. Ahli UMNO tahu bila kita kalah pilihan raya 2018, apa jadi pada dia yang ketika itu memangku jawatan timbalan presiden. Memangku jawatan timbalan presiden. Jawatan timbalan presiden pun dia tak berani nak bertanding. Lari tak cukup tanah. Dah tak cukup tanah dia lari, tak mengambil pikul tanggungjawab untuk bangunkan balik UMNO. Dia bantu pula Tuan Dr. Mahathir untuk pikat orang-orang ahli-ahli Parlimen UMNO, lebih kurang 16 orang, supaya melompat menyertai Bersatu. Dan kita juga tahu bagaimana kepimpinan UMNO di negeri Sabah lumpuh kerana dia mempengaruhi ketua-ketua UMNO bahagian kepimpinan utama di Sabah melompat. Boleh tanya lagi dengan Datuk Yaakob Han, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sekarang ni. Bagaimana dia pun diarahkan oleh Hishamuddin Tun Hussein to follow the flow. Ramai-ramai menyertai Bersatu. Ini saya dah buat laporan disiplin. Cuma nasib dia baik ketika itu. Orang tak nak berlaku sengketa dalaman dan sebagainya, maka dia selamat. Tapi kali ini tuan-tuan, dia belum tentu selamat. Jawatan Kuasa Disiplin Parti, kita harap bertindak tegas. Kita tak nak lagi orang yang menggunakan duit. Kita tahu Hishamuddin belakang dia, Mahathir yang mengatur. Setiap orang yang nak bertanding dalam tim line up Hishamuddin ni kena ada blessing pula daripada orang tua puaka tu. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Jadi kita pun nak beritahu bahawa kerja saya dan kawan-kawan, kita akan sentiasa ingatkan perwakilan UMNO. Dah tanda tangan aku janji, kita bagi peluang jadi calon pilihan raya. Orang lain yang setia pun tak dapat jadi calon pilihan raya, tapi dia dapat jadi calon pilihan raya. Kemudian apa dia buat lepas dia menang pilihan raya? Apa dia buat? Dia pengaruhi lebih kurang 10 orang. Dia gunakan, dia pandai. Duit dia tak bagi sendiri. Dia guna orang-orang tertentu. Kita tahu semua tu. Laporan disiplin akan dibuat di atas apa yang dia lakukan baru-baru ni selepas pilihan raya, sehingga 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin, walaupun mereka dah menandatangan SD ataupun aku janji di hadapan Presiden Parti, pengurusi Barisan Nasional, dan berjanji tidak akan memberikan sebarang SD kepada orang-orang lain ataupun aku janji pada orang lain. Jadi kena ingatlah H2O. Dia patut hari ni dia berdoa supaya dia tak kena gantung dan dia tak kena pecat. Kerana kesalahan disiplin dia dulu mungkin selamat, kali ini belum tentu selamat. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Kalau ada sebarang persoalan malam ni, saya nak beritahu kita ke udara di talian Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam, di Instagram channel Lokman Nur Adam, dan juga di TikTok Dato' Lokman Adam, serta di Twitter Lokman Adam. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 01 3595 4044. Silakan saudara Wan Kuris. Ya.
Jadi kalau Hishamuddin dah berhajat untuk pergi bertanding sebagai presiden tu, sudah tentu dia dah menyediakan dia punya barisan-barisan kabinet itu. Jadi kalau Datuk tahu siapakah yang pergi timbalan ataupun naik di bawah line up Hishamuddin tu? Saya mendapat perkabaran. Ini perkabaran angin. Kita pun tahu, alhamdulillah, YB Khairy Jamaluddin sudah pun menyertai UMNO bahagian Subang. Subang ni ketua bahagian dia orang KJ, Datuk Megat Firdaus. Kita pun dia bahagian Sungai Buloh, dulu Subang lah. Dan timbalan dia Harrison Hassan. Datuk Harrison Hassan ni orang kuat Hishamuddin. So saya menjangkakan, saya menjangkakan tuan-tuan, saya menjangkakan, kerana sudah pasti bila orang bertanding ni, dia Hishamuddin takkan beritahu clear cut bahawa KJ lah gandingan dia. Dan KJ pun, dia pun nak main selamat juga. Dia pun ramai juga orang dia yang dekat dengan Presiden parti, sudah pasti dia pun nak menggambarkan bahawa dia tidak endorse sesiapa sebagai presiden. Tapi perwakilan ni tak bodoh lah, perwakilan sendiri boleh fikir, kan? Jadi saya rasa ini dua figure yang akan bertanding presiden dan timbalan presiden. Kalau ada orang lain, kalau berani, silakanlah. Kita sebuah parti demokrasi, siapa pun nak bertanding, dia cukup syarat, dia layak bertanding. Untuk maklumat, dalam UMNO ni, seseorang yang pernah menjadi ahli majlis kerja tertinggi satu penggal, dia layak untuk bertanding jawatan naib presiden, timbalan presiden dan juga presiden. Dan Hishamuddin pernah jadi ahli majlis tertinggi satu penggal, KJ pun pernah menjadi ahli majlis tertinggi, pernah jadi ketua pemuda. Dia orang ni layak, tak ada orang boleh halang dia kalau dia ahli UMNO lah. Kita pun tahu dua-dua ini akan berhadapan dengan jawatan kuasa disiplin parti. Okey. Tu apa ni yang UMNO bahagian Tenggara tadi tu, Yeah. bawa sekumpulan politik, orang politik ke luar negara. Ya. Yeah. Jadi siapa yang Datuk rasa dia mesti belanja yang banyak tu untuk saya rasa kita pun boleh agak lah. Orang yang nak bertanding jadi ketua bahagian lah yang membiayainya, dan juga orang yang nak dicalonkan sebagai presiden parti itu sudah pastilah mempunyai kemungkinan besar sebagai salah seorang daripada penaja. Jadi kerja kita buat laporan disiplin. Masalah orang UMNO ni hari-hari duk sembang kencang je. Dia duk cakap kita, kena ambil tindakan tegas kepada Hishamuddin, kena ambil tindakan tegas kepada KJ dengan beberapa orang lain. Tapi bila saya cek dengan lembaga disiplin parti, tak ada laporan disiplin. Ya, apa benda ni penakut sangat ni? Sembang lebih orang UMNO ni, sembang lebih. Tapi bila orang langgar disiplin parti, dia tak buat apa-apa. Surat untuk jawatan kuasa disiplin parti ni, satu dah siap. Satu lagi ni saya nak cetak balik yang lama tu, tambah dengan ayat-ayat baru, termasuklah apa yang berlaku di Surabaya ni. Cukup. Cukup. Okey. Saya tahu kepimpinan di peringkat bahagian, ramai yang gembira nak tengok pemilihan berlaku. Baguslah, kita pun faham juga dia orang ni kalau ada pemilihan ni, dia ingat benda ni peluang untuk dia orang buat duit. Tak semua perangai buruk macam ni, Saya nak beritahu, kita dah kecundang kerana politik wang yang diamalkan oleh PAS, oleh Bersatu, oleh Perikatan Nasional ni. Jangan korang rosakkan UMNO ni dengan budaya buruk ni. Cukuplah. Hari ni kita nak pindahkan segala keburukan dia. Kita pun tahu orang-orang yang rosakkan UMNO, yang korup, yang salah guna kuasa, yang cabul kehormatan, yang dulu bersama UMNO, hari ni semua dah berada di dalam
di dalam Perikatan Nasional. Jadi kekalkan benda buruk ni dalam Perikatan Nasional. Jangan bawa balik masuk dalam UMNO. Cukuplah kita nak buat pembersihan. Kalau betul nak reform UMNO, kalau puak-puak ni bagi duit, saya cadangkan kepimpinan UMNO Malaysia sediakan satu dana khas. Bagi satu dana khas, siapa yang melaporkan tentang orang bagi duit ni, kita bagi imbuhan. Kalau misalnya orang yang bagi duit tu didapati bersalah, melanggar disiplin parti, dia disabitkannya, maka pemberi maklumat ini perlu diberikan imbuhan. Saya pun planning, kita tengok nanti keadaan macam mana. Kalau saya lah duduk di dalam majlis kerja tertinggi UMNO, saya akan pastikan setiap bahagian dibekalkan dengan kamera. Kamera tu kamera body. Kamera body tak kira lah, dalam bentuk pen ke, dalam bentuk macam mana, hidden camera. Kita pastikan setiap perjumpaan yang dianjurkan oleh kepimpinan yang nak bertanding ni, semuanya dirakam. Dia orang bagi je duit, kita hadapkan ke jawatan kuasa disiplin. Kita nak make sure kali ni tidak berlakunya sogokan terhadap perwakilan-perwakilan. Dan perwakilan-perwakilan UMNO belajarlah melalui kesilapan anak-anak muda yang telah dirosakkan oleh Perikatan Nasional. Kerana anak-anak muda yang disogok ini, walaupun kita tahu ada setengah-setengahnya menyokong PAS ni kerana dia ingat masuk PAS ni macam masuk Islam, menyokong UMNO ni, menyokong PH macam seolah-olah menjadi kafir, seperti mana yang diungkapkan oleh Ketua Pemuda PAS Sikh. So kita tahu budaya rasuah ni dah menjahanamkan negara kita. Jangan kerana sedap sekejap korang jahanamkan parti pula untuk tempoh 5 tahun. Hari ni kena tahu pemilihan parti bukan lagi 3 tahun sekali. Pemilihan parti akan berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dalam arti kata lain, pemilihan parti akan berlaku 5 tahun sekali lepas ni, bukan lagi 3 tahun. Kalau korang silap lagi memilih, korang kena hadap dapat kepimpinan haprak ni untuk tempoh 5 tahun akan datang. Lepas ni jangan bising bila mereka ni tarik pemimpin-pemimpin tarik parti kita untuk menjadi kuda tunggangan kepada Bersatu, kepada Muhyiddin. Hatta kalau lepas ni Bersatu buang Muhyiddin ganti dengan Hamzah Zainuddin pun, saudara, kita tak rela UMNO ni menjadi kuda tunggangan pada mereka ni semua. Orang yang pernah kita bagi peluang, kita maafkan, kita maafkan dia, kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri lagi. Walaupun parti dia ketika tu hanya ada 32 kerusi, kita ada 42 kerusi. Daripada 32 yang dia ada, yang betul-betul menang atas sedikit, pinjam logo PKR, tapi menang, dikira sebagai ahli Parlimen Bersatu. Ada 5 orangnya. Yang lagi 16 datangnya dicuri daripada UMNO. Lepas tu 9 lagi dicuri daripada PKR. Kemudian ada lagi 4 yang jadi bebas, yang menyokong Muhyiddin. Kalau nak tengok benda ni semua berlaku lagi sekali, korang pilih lah. Orang bagi duit, ambil. Orang bagi duit, ambil. Tapi undi, jangan bagi. Ini pesanan ni. Kalau tak nak tengok UMNO terlungkup, ini pesan kena ingat. Bila mengundi, pastikan mengundi orang yang betul-betul kita yakin selepas ini dia takkan jual parti kita pada orang lain. Kita pastikan bahawa dia meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan diri dia. Kita pastikan orang yang betul-betul boleh jaga parti kita.
Bukan orang yang kena gertak dengan SPRM, kena gertak dengan apa ni, dengan polis sikit, kena gertak dengan lembaga hasil dalam negeri, goyang, membantu musuh. Kita tak boleh benarkan orang-orang macam ni jadi, baik jadi presiden ke, jadi timbalan ke, jadi naib ke, jadi majlis kerja tertinggi pun jangan. Kan? Pastikan orang yang tuan-tuan yakin betul-betul dah teruji sepanjang tempoh kita kalah. Ada setengah-setengah ni panglima perang. Tiba-tiba bila anak dia kena panggil dengan SPRM, dia berubah, tuan-tuan. Itu pun kita kena ingat juga. Jangan yang sekerat jalan panglima, sekerat jalan jadi jadi orang yang membantu musuh kita. Ini kena ingat. Okey, ada soalan lain?